Salam Rabu dari MHI, 10 Ogos, sempena Bulan Kebangsaan. Kenali John Ang, lelaki Cina yang mengagumi dan meminati tekstil Melayu sehingga mempelajari dan membuka galeri pameran koleksi tekstil Melayu. Dan isu yang tidak pernah surut, iaitu jalan raya rosak. Sampai bila warga kota perlu menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang yang pertama harapnya kita mengetuk pintu rumah anda, beri salam kepada anda semua sempena dengan hari ini, Rabu 10 Ogos 2022. Bertemankan kami berdua. Tepat sekali. Saya Naz dan juga Anim Izzati membawakan kepada anda warisan dan budaya negara Malaysia sempena Bulan Merdeka kita. Betul. Ni kan. Bulan Kebangsaan seperti mana yang anda dapat saksikan di belakang kita ni penuh dengan tekstil Melayu yang mana kita akan ketengahkan. Inilah antara minat yang perlu dikagumi dan yang paling best sekali. Antara yang menarik hari ini kita akan kongsikan, kita akan bawakan seorang individu yang cukup ada bakat yang luar biasa. Saya kira kalau cakap pasal kain ni, pasti dialah antara yang pakar mengenali tekstil Melayu. Tetapi yang menariknya, warga ataupun berbangsa Cina, warga British. Bukan warga USA sebenarnya. Berasal dari Chicago yang merupakan generasi yang kelima Meja Cina Tan Hiok ni yang membawa kain-kain ini dan menghasilkan baju teluk belanga yang cantik-cantik kata orang Johor kan. Anin tahu tak kain yang belakang saya ni? Lebih daripada 100 tahun. Betul. Dan itu baru tahun dia ya. Itu baru usianya. Belum tahu harganya lagi. Sabar, boleh beli sedikit rumah kot, kita ada pelbagai jenis kain yang 100 tahun, berpuluh-puluh tahun yang masih lagi berada dalam kualiti yang sangat-sangat baik. Kita akan bawakan Sir John Ang. Itu adalah nama glamour dia dalam industri. Kalau anda mungkin dapat search sama-sama di Instagram John Ang, anda dapat saksikan apa yang mungkin dibuat naik kan. Bukan saja itu, ada galeri yang juga beliau turut serta untuk mempamerkan hasil kerja mereka. Inilah dia hasil karya yang dibawakan daripada galeri beliau di Menara Ken TTDI. InsyaAllah kita akan bersama beliau sedikit masa lagi. Sementara itu kita masih bercerita tentang warisan dan budaya, tentang sebuah pameran sintesis yang dibawakan oleh Duli Yang Maha Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria yang sedang berlangsung di Galeri Prima Balai Berita The New Straits Times. Berlangsung sehingga 18 September ya. Jadi boleh ramai-ramai kalau yang meminati yang bertemakan sintesis ini, menampilkan 42 karya seni dalam kalangan 37 artis tempatan yang terkenal. Jadi jom kita saksikan sedikit sebanyak, kita nak bawa anda ke galeri berkenaan. Sintesis, tema pameran yang dilancarkan kemarin. Istimewanya, lebih 40 rekaan batik Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dipamerkan di Galeri Prima Balai Berita Bangsar bermula 1 Ogos hingga 18 September ini. Galeri ini ialah galeri seni persendian pertama yang mendapat kebenaran Tunku Azizah untuk mempamerkan karya eksklusif baginda. Karya yang dipamerkan juga merupakan sebahagian daripada koleksi seni persendirian Tunku dan tidak pernah dipamerkan kepada umum sebelum ini. Turut hadir bersama menyaksikan pameran ini, Puteri Baginda, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Selain itu, karya seorang pelukis batik terbaik negara, Ramli Malik, turut dipamerkan. Tunku Azizah juga berkongsi minatnya melukis seni batik walaupun tidak mempunyai masa untuk menyulam sendiri. Pengurusi Kumpulan Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Husin Al-Junid, menyifatkan pameran karya Tunku Azizah ini adalah satu penghormatan buat Galeri Prima. Menurutnya lagi, sebahagian daripada hasil jualan karya seni ini akan disalurkan kepada Yayasan Fertility Tunku Azizah TAFF. Pameran ini turut menampilkan 42 karya seni daripada 37 artis tempatan terkenal dan baharu.
Yap, itu dia kita bawakan kepada anda semua Galeri Prima di Balai Berita The New Straits Times Press NSTP dekat Bangsal. Bagi mereka yang meminati, sangat mengagumi karya-karya, inilah kita bawakan kepada anda semua Sir John Ang bersama dengan kita. Hai. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Terima kasih Encik John. Orang Johor sebenarnya walaupun dilahirkan di US tapi darah Johor tu tetap. Ya, kalau kita nak tahu orang Johor kita tengok dia punya leher bajunya. Tu dia telok belang dengan sulaman tulang belut tapi memang sangat halus. Skill level mereka yang menghasilkan kain-kain ini suatu masa dahulu dan kita harus mempunyai apresiasi buat hasil seni yang sungguh halus ini. Kita nak tanya juga kepada Sir John, macam mana boleh minat dalam bidang ini? Sebab ini adalah antara yang, kalau kita ikut budaya kan, perbezaan budaya di situ, tetapi minat dia seolah-olah macam dah dilahirkan dengan budaya tekstil Melayu. Jadi macam mana terbitnya minat dalam bidang ini? I got interested because dia sangat cantik. Sangat cantik. Tetapi kain Cina, kain Indonesia pun cantik. Ya, betul. Kalau tengok kain Malaysia dan kain Melayu, dia buku tak banyak. There are very little books on Malay textiles. Susah untuk mencari informasi ataupun sejarah kain-kain tersebut untuk masyarakat Melayu di sini. So saya lagi suka. Okey, maknanya banyak benda yang boleh dicari sendiri, digali sendiri. Sebabkan rujukan tak berapa banyak. Rujukan untuk kain-kain ini tak berapa banyak. Okey, kita dapat saksikan pelbagai. Kalau kita tanya, semua ni kita anggap kain. Semua kita anggap tekstil kan, Nas? Saya difahamkan untuk pameran Sir John ada 12 jenis tenunan ataupun sulaman. Boleh tak Encik John tunjukkan kepada kita sedikit sebanyak? Kita pun nak timba pengetahuan Encik John. Nak mula yang mana dulu ni? Banyak orang dia tahu songket dan batik saja. Betul. Tetapi ada 12 kategori. Ini songket ya. Songket penuh, dia corak teluk berantai. Ini songket bunga kehidupan. Bunga kehidupan. Itu dia motif-motif yang digunakan oleh awak artisan. Tetapi banyak orang tidak tahu songket ini songket putih. Songket putih ya. Benang putih. Dia ada tapi dia macam warna gold corak siku keluang. Siku keluang ya. Ini tradisional punya corak. Jadi kalau kita nampak pengaruh kita beratus-ratus tahun dahulu. Jadi saya nampak elemen-elemen dari India dan juga Southeast Asia. Boleh ceritakan sikit tentang legasi kita? Ya, ini kain lima. Dia corak dari kain cindai dari India, Gujarat. Dulu di Melaka ada banyak orang Gujarat. Dan memang popular ya cindai, style cindai dia kan. Berapa lama? usia? Ini 120 tahun mungkin. 120 tahun. Lepas tu kan, kalau anda berada di studio bersama-sama dengan kami, dia ada satu bau kain yang menyenangkan. Macam mana nak cakap? Kalau kita bau kayu, kita tahu tu bau kayu. Ni dia ada bau kain yang ada bau lama. Ada bau 120 tahun. Macam tu nak bayangkan ya. Harap fahamlah kat rumah tu dapat bau. Ya, dia ada satu bau kain yang tak tahulah, saya suka. Ada setengah orang mungkin dulu kain ini tak cuci. Tak cuci ya. Dia taruh bunga rampai di bawah. Supaya sentiasa wangi. Yalah, betul. Bunga rampai tu dia macam neutralkan balik bau kan. Okey, jadi pengaruh kita pula dari segi ini dari Kelantan, kain lima. Dia corak dari kain cindai India. Ini cantik. Jadi itulah dia. Cantik. Apabila kita lihat seni kita, warisan kita beratus-ratus tahun dulu, kita dapat menjejaki sejarah kita juga dari mana kita datang dan sebagainya. Is that your field of interest? Yes, because I think it's inherited from my moyang, my great-great-grandfather. He was a textile merchant. See over here, he's... Ini dia, 5 generasi. Ada nampak, ada iras-iras ada di sana kan. Jadi inilah dia Major Cina Tan Hyok Ni, yang merupakan moyang Encik John. Jadi mungkin boleh cerita sikit sejarah macam mana Major Cina Tan Hyok Ni membawa kain tekstil untuk berjumpa dengan Sultan Abu Bakar. Dan di Istana Lama di Teluk Blangah, Singapura, dia dapat ini dari Sultan Abu Bakar. Dulu dia dua
kawan. Rakan karya. Ya. Okey. Dia jual tekstil ke Sultan Abu Bakar. Ya. Okay. Kalau anda perasan di Johor Bahru ada jalan Tan Hiok Ni. Yes. Inilah dia. Dalam ni cucu dia ada satu cicitnya. gambar kita punya Raja Permaisuri Agong ada berada di signboard jalan Tan Hiok Ni. Nampak tak ni? Ni kita dia. punya Raja Permaisuri Agong ni berada di signboard jalan moyang Sejong Ang yang kita bawakan pada hari ini. Ini antara koleksi Encik John yang dia banggakan. Bila kita pegang ya, kita rasa berat dia kat sini. Adakah ini kain sulaman dan apa jenis kain dia ni? Ini panggil tudung manto. Tudung manto Tudung dia pakai kelingkang. Kelingkang. Ni Kelingkang. gold, emas. Emas benang. Benang emas. Benang emas. Okay. Boleh buka ke? Boleh. Macam saya teringin nak tengok. Saya takut sebenarnya sebab dia bidang emas. besar. Kalau dia tercabut, ya Allah. Dia macam selendar. Buat dia Berat tau. sulaman di Riau. Riau ya? Anambas, Natuna, Riau Lingga pun ada. Ya. Kabarnya ini adalah tudung yang dipakai ketika majlis perkahwinan Raja Permaisuri Agong. Ya, dia di Pahang, dia berkahwin pakai ini. Wah. Yang ini, kita cantik, dapat rasa. berat. Sekarang orang kita. Sarawak, banyak orang di Sarawak pakai ini. Dia panggil keringkam. Keringkam ya. Tapi saya kira traditional punya team ataupun kita punya budaya sekarang ni dah diangkat semula. Ya, Dan rata-rata yang memilih tema perkahwinan lebih kepada tradisional dan mereka juga mengangkat seni-seni kita, tradisi-tradisi sulam dan sebagainya. Jadi bukan saja busana untuk kita bergaya di sana sini satu masa dahulu, tapi juga untuk dekorasi rumah ya. Saya difahamkan inilah antara hiasan-hiasan yang digunakan di rumah. Ya, rumah dan juga pelamin kan. Dan sebagainya. Kalau kita angkat yang ini pelamin ya? Ini untuk pelamin. Dia tabir hati labuci. Fatih Ini Labuci. labuci. Ini gambar apa? Kalau mungkin boleh diterangkan. Ini bunga nanas ya? Ini bunga nanas. Kenapa pakai bunga nanas? Dikahwin dia masuk ke alam perkahwinan ya? ada kahwin, ada manis dan asam. Itu dia. Itu halusnya. Okay. Orang kata budaya Melayu kita Boleh ada masa manisnya. naikkan sedikit. Jadi kita sama-sama Di boleh sini tunjukkan. boleh. Sebenarnya dia bentang menegak ke memanjang? Boleh buka ya? Dia berat sekali. Berat. Boleh rasa berat. Berapa usia kain ini, Encik John? Ini Saya dah takut dah. Cantik. Sangat cantik. saya lupa. Lebih dari 100 tahun? Ya. Lebih dari 100 tahun ya. Dan harga kalau dijual semula ni berapa harga dia ni? Saya ingat sangat mahal. Sangat mahal tetapi lupa. Wah, okey. Rahsia. Tapi saya yakin boleh beli sebiji rumah. Inilah dekorasi-dekorasi juga yang ada kan selain daripada kain ini sebagai pelamin. Muka bantal ini. Ini apa? Muka bantal dekat tindih. Oh, jadi dia akan tampal sebagai dekorasi. Di bantal, di bantal tepi. Oh, ini pun sama. Ya, ini pun sama. Dan ini ini untuk tangga tepi. Tangga tepi. Ini tekatan kertas emas. Tekatan? Oh, gunakan tekatan dan kertas emas. Wow. Panjang ini. Di tangga bawah, di tangga tepi dia pakai ini. Ini kalau kita kategorikan ni sebagai kain apa? Tekstil apa? Tekatan. Sulaman dan tekatan. Sulaman. Okey. Jadi semua ini boleh dijumpai. Kalau kita nak belajar dalam satu masa tak sempat. Semua ini boleh dijumpai di pameran Encik John yang berada di TTDI sekarang, Taman Tun Dr. Ismail. Boleh ceritakan sikit? Di pameran di TTDI ada 700 kain Melayu. Wow, 700 kain Melayu dalam koleksi anda. Ini adalah your whole collection atau hanya sikit saja? Sikit saja. Saya ada 5,000 kain. Okey, apa ciri-ciri yang terbaik kalau kita nak padankan di badan kita, bukan kita kata pelamin dan sebagainya, kita nak pakai. Apa ciri yang paling baik? Adakah keselesaan dia ke ataupun makna sulaman yang ada ke? Baju kurung. Baju kurung batik. Boleh. Oh, tapi dia punya leher ni ini tulang belut. Ya? Sangat halus sekali. Itulah dia. Sangat.
Yang ini dihasilkan di mana ya? Di Teluk Belanga. Teluk Belanga ya. Teluk Belanga di sini lah di Malaysia. Di Singapura. Oh, di Singapura. Ya, dulu okay. Temenggong Abu Bakar dia tinggal di Teluk Belanga. Jadi kita panggil pesak gantung Ya, sini ada pesak, ini ada kekek. Kan. Sebab dia berbeza dengan kurung biasa. Pesaknya kalau anda dapat saksikan kan dia hanya ada satu line je. Tapi saya suka baju macam ini sebab cutting loose dia tu sangat selesa. Selesa. Sangat selesa sebenarnya. Jadi kepada anda yang banyaklah ingin, sebenarnya kita dah belajar tentang tekstil ni. Saya nampak Anil dah excited. Jadi jangan khawatir Anil. Kita dekat je dengan Taman Tun Dr. Ismail. Betul, Pergilah ke sabar. menara di Ken Gallery ya. Ken Gallery TTDI untuk melihat lebih daripada 500 koleksi Encik John Ang. Semoga terus memelihara warisan negara kita. Thank you Mr. John. Baik, kita nak rehat seketika. Penonton-penonton semua, kembali selepas ini anda boleh turut serta dengan perbincangan kami berkaitan dengan isu jalan raya di Malaysia. Sampai bila kita nak berada dalam situasi yang sama sahaja? Jom sama-sama ikuti perbincangan kami hanya di Malaysia. Hari ini seketika nanti. Masalah jalan raya rosak, berlubang serta tidak rata berlaku sama ada di kawasan kampung maupun di ibu kota. Walaupun memandu dalam keadaan berhemah, keselamatan pemandu masih tidak dapat terjamin disebabkan kerosakan jalan raya. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, sebanyak 223 kemalangan direkodkan berpunca daripada keadaan fizikal jalan raya sepanjang 2018 hingga 2020. Kru MHI membuat tinjauan di beberapa jalan raya sekitar Lembah Kelang bagi melihat sejauh manakah kerosakan yang berlaku. Sekarang saya berada bersebelahan Jalan Raya Sentul menghala ke Gombak dan boleh dikatakan sepanjang 1 kilometer jalan raya di sini mengalami kerosakan yang agak teruk. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini, jalan raya di sini pernah mengalami lubang dan merekah tetapi pernah diturap. Walau bagaimanapun, hasil daripada turapan jalan di sini mengakibatkan jalan raya tidak rata serta membahayakan pemandu jalan raya ini sendiri. Kesan jalan raya yang mendap selepas diturap semula menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata. Kerosakan jalan raya terutamanya di jalan utama boleh menjurus kepada berlakunya kesesakan lalu lintas dan juga risiko kemalangan. Pemandu kenderaan atau penunggang motosikal terpaksa memperlahankan kenderaan untuk mengelak daripada melanggar lubang dan bonggol yang tidak rata. Kebanyakan pengguna jalan raya yang ditemui meluahkan rasa tidak puas hati sehingga menjadi beban kerana mereka terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk membaiki kerosakan kenderaan akibat menggunakan jalan raya ini. Akan jadi kos yang besar, ketambah lagi kos maintenance tayar ataupun rem sebab jalan lubang kita tahu ada yang selalu balik kerja, ada yang tak biasa, ada yang biasa. Yang biasa tu dah tahu lah mana perlu perlahankan kita. Ada yang tak tahu, terpaksa langgar lah. Ketika melakukan tinjauan, dapat dilihat sebuah jalan utama di sekitar Damansara mempunyai lubang yang agak besar dan masih tidak dibaiki sehingga kini. Kali ini, sedang saya memandu di sekitar kawasan Damansara, saya terjumpa satu lubang besar di jalan raya yang boleh dikatakan lebih kurang 8 inci atau lebih yang boleh merosakkan rim kenderaan. Bayangkan kalau penunggang motosikal yang melaluinya. Hari semakin gelap. Tinjauan kerosakan jalan raya diteruskan di beberapa kawasan di lebuh raya persekutuan menuju ke arah Seremban. Kawasan ini sedang rancak dengan pembinaan jalan raya SPE Duke Fasa 3. Dapat dilihat, garisan jalan raya sepanjang laluan ini masih tidak sempurna. Apabila malam, sebahagian garisan putih penanda jalan raya dapat dilihat dengan jelas tetapi ada juga yang bertintih dengan kesan garisan lama yang tidak dipadam sempurna.
Ini boleh mengelirukan pemandu, malah ada bahagian yang tiada garisan jalan raya. Situasi ini bukan sahaja membahayakan pemandu kenderaan beroda 4, penunggang motosikal juga berisiko tinggi, terutama pada waktu malam. Saya juga yang tidak mempunyai sebarang silau malam ataupun rabun boleh keliru akan jalan raya di Kuala Lumpur ini. Bagaimana pula dengan pemandu lain yang mempunyai silau? Hasil tinjauan, kebanyakan kerosakan jalan raya berpunca daripada sektor pembinaan kerana terdapat kenderaan berat yang keluar masuk. Bagi penunggang motosikal, kadang-kala mereka terpaksa melalui jalan raya yang rosak atas faktor masa. Walaupun sukar, tetapi jalan ini tetap perlu dilalui. Sejauh manakah kerosakan jalan raya memberi kesan kepada keselamatan pemandu? Dan sampai bila kita sebagai pengguna jalan raya perlu berhadapan dengan kerosakan jalan? Itulah dia, jalan raya yang rosak. Orang kata akan kita akan nampak kesesakan lalu lintas hanya kerana satu lubang yang kecil. Kita akan nampak kerosakan harta benda, kepalangan, mungkin kehilangan nyawa juga. Jadi sampai bila harus rakyat Malaysia mengharungi masalah ini. Jadi kita bersama dengan insya-Allah Datuk Zahrul Hakim Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya, orang yang tepat yang harus kita wawancara. Terima kasih Nas. Terima kasih Anin. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami, dan pastinya kita sebenarnya di sini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penonton di luar sana tentang keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin sebelum itulah kita nak tahu berdasarkan aduan, berdasarkan pemantauan pihak Kerja Raya sendiri, bagaimana tahap keadaan fizikal jalan raya di Malaysia sekarang ini? Okey, Waalaikumsalam dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Nas, Anim. Secara pertama kali untuk jalan persekutuan sebenarnya di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya yang diwartakan ialah lebih kurang 20,000 kilometer sahaja. Ini melibatkan jalan-jalan premier dan lebuh raya. Sedangkan kalau mengikutkan buku statistik jalan 2021, jalan di seluruh negara kita yang ada 267,000 kilometer. Jadi di bawah KKR ni hanya 7.5% saja daripada keseluruhan jalan yang ada di negara kita. Dan 20,000 ni 15,000 di Semenanjung, 1,500 di Sabah, 1,500 km di Sarawak dan 2,000 km lagi lebuh raya. Manakala yang baki 100,000 lebih tu, 247,000 ialah jalan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan ada agensi-agensi kerajaan persekutuan yang lain. Jadi secara keseluruhan jalan di negara kita ni di bawah kita kena lihat siapa pemilik ataupun kustodian terhadap jalan tersebut. Di bawah bidang kuasa siapa. Sebab apa yang kita perhatikan, jalan-jalan di bandar ni kebanyakannya adalah di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT yang berkenaan. Baik. Jadi di sini kita harus caknakan siapa rakyat Malaysia harus membuat laporan tu. Kadang-kadang bila kita nampak lubang kat jalan ni, nak komplain kat siapa? Dekat Majlis Perbandaran ke? Kita nak pergi bagaimana ke kita sebagai rakyat nak tahu pembahagian di bawah bidang kuasa siapa? Terima kasih Anim. Memang betul kita mengamalkan pendekatan dasar norong polisi. Maknanya semua aduan yang diterima oleh KKR kita akan salurkan kepada pihak yang terlibat. Jika jalan tersebut di dalam projek, kita akan maklumkan kepada pasukan projek yang terlibat. Jika di bawah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, kita akan salurkan. Dan untuk jalan negeri, kita akan maklumkan kepada JKR negeri. Jadi di sini, di pihak Kementerian Kerja Raya, kita ada lebih daripada 11 saluran aduan kepada orang awam untuk memberikan maklumat dan aduan kepada kita, dan kita akan salurkan kepada pihak yang berkenaan dalam tempoh masa yang sesegera mungkin lah. Supaya tindakan dapat dilakukan kan? 11 ya? 11 aduan. 11 platform atau pelantau untuk membuat aduan. Jadi kepada anda di luar sana yang pernah mengalami kemalangan, 11 tu banyak juga. Kadang-kadang fikir kepada mana satu kita nak telefon. Jadi kita bertanya kepada seorang mangsa kemalangan yang kita bawakan kepada MHI, iaitu Encik Muhammad Yunus Ismail, iaitu mangsa jalan raya rosak dari Ampang, Selangor. Assalamualaikum Cik Yunus.
Waalaikumsalam. Baik, Cik Yunus, terima kasih sudi bersama dengan kami untuk berkongsi. Kita difahamkan dapatlah juga tengok gambar. Nanti mungkin kita akan tayangkan juga gambar Cik Yunus lepas berlakunya aksiden tu, kemalangan tu. Disebabkan keadaan jalan raya yang kita nampak selepas turapan dilakukan, ada pembahagian di situ kan. Beza tinggi dan rendah tu. Jadi beberapa inci kita nampaklah keadaan di situ. Tapi kita nak tahu juga macam mana keadaan itu boleh berlaku. Kemalangan ini boleh berlaku, Cik Yunus. Okey, masa tu pukul 6.30 pagi, saya dari Perampang nak pergi ke Hulu Langat. Baik. Dan masa tu gelap. Lepas tu saya jatuh. Baik. Jatuh sebab saya tengok turapan tu tak penuh sampai ke tepi jalan. Dalam 1 meter lebar ada gap dia lah. Lepas tu tebal tu dalam 3 ke 4 inci. Ui, teruk juga kecederaan yang berlaku. Jadi, adakah Encik Yunus hanya mengalami kecederaan ringan saja? Saya mengalami 7 jahitan dekat dahi. Lepas tu bahu belah kiri dislocated. Dan ada luka-luka di tempat lain lah. Apakah tindakan susulan yang diambil Encik Yunus ya? Saya pergi buat report polis. Dan ada satu hamba Allah, dia tolong saya lah uruskan A sampai Z. Maksudnya dia uruskan claim dekat kontraktor tu tanpa sebarang bayaran. Okey, ada insan yang membantu pada ketika itulah kan. Okey, Encik Yunus, sambil-sambil tu kita Okey, sambil-sambil tu kita juga bersama dengan Datuk Zahrul untuk berkongsi juga. Datuk, mungkin respon daripada Datuk sendiri untuk melihat pada situasi ini. Okey, sebenarnya untuk setiap projek yang sedang dilaksanakan, pihak kontraktor perlu mematuhi pelan pengurusan trafik. Dan pelan pengurusan trafik ni biasanya memang piawai yang digunakan untuk semua pelaksanaan projek-projek yang sedang dibina lah, dilaksanakan. Jadi isu-isu yang melibatkan TMP ataupun Traffic Management Plan ni, kalau berlaku kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian pihak kontraktor, kita sarankan untuk membuat aduan polis. Dan pihak pengadu juga boleh memfailkan ke pihak mahkamah lah melalui sama sivil dan sebagainya. Dan kita ada banyak juga kes-kes yang kita hadapi. Cuma saya nak maklumkan berkaitan dengan bidang kuasa jalan tersebut. Jadi kita kena pastikan jalan tersebut di bawah agensi mana. Sebab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk Jalan Persekutuan di bawah KKR, Lebuh Raya juga di bawah KKR. Tapi kebanyakan jalan-jalan di dalam bandar adalah di bawah pihak berkuasa tempatan. Jadi saluran yang tepat tu perlu diberikanlah untuk memastikan tindakan segera boleh diambil. Boleh diambil ya. Okey. Kalau kemalangan berlaku di sesebuah kawasan itu yang melibatkan keadaan fizikal jalan itu tidak baik dan sebagainya, mungkin selepas itu kita nampak ada tindakan dilakukan. Tapi contohnya tidak ada lagi kemalangan berlaku. Tapi keadaan fizikal jalan dah memang teruk dah dengan berlubangnya dan sebagainya. Ia menimbulkan satu persoalan, kalau dah ada aksiden, dah ada kemalangan, barulah ada tindakan ke? Tapi kenapa kita tak prevent ataupun kita tak elakkan daripada kemalangan itu berlaku contohnya? Kalau mendengar daripada statement begitu, bagaimana respon Datuk? Sebenarnya untuk Jalan Persekutuan, kita ada 6 konsesi, syarikat konsesi yang menyelenggara Jalan Persekutuan di seluruh negara. Di mana tanggungjawab mereka antara lain ialah melaksanakan rondaan. Dan dalam masa yang sama, mereka perlu ambil tindakan jika ada lubang jalan yang ditemui, tindakan penampalan perlu dibuat dalam tempoh 24 jam. Ini untuk tampalan sementara dan dalam tempoh 3 hari untuk tampalan kekal. Jika mereka gagal, penalti akan dikenakan kepada pemaju, kepada konsesi, syarikat penyelenggaraan jalan yang terlibat. Dan dalam masa yang sama, di bawah Yang Berhormat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah telah mewujudkan dasar sifar pothole ataupun sifar lubang sejak 2016 lagi, dan kita telah letakkan KPI ataupun petunjuk prestasi kepada jurutera-jurutera daerah. Kita ada lebih daripada 160 jurutera daerah di seluruh negara, dan kita minta mereka pastikan semua aduan-aduan yang berkaitan dengan lubang jalan ini diambil tindakan. Kita ada nampak peningkatan juga sejak Oktober 2021 ya Nim. Hampir 63,000
jalan berlubang telah berjaya diturap. Jadi itu memang banyak tu. Tapi persoalan saya sekarang adalah kualiti bahan binaan tersebut. Jadi saya percaya pencegahan adalah lebih baik daripada respons ya. Jadi di sini kita nak tahu sebagai rakyat juga, adakah jalan-jalan persekutuan kita ni ada tarikh luput? Dahlah kita ni hujan tropika, panas dan hujan dan sebagainya. Jadi mungkin komen Datuk di sana. Terima kasih Nas. Memang benar cabaran utama Kementerian Kerja Raya ialah untuk memastikan aspek penyelenggaraan ni diberikan perhatian disebabkan setiap aset jalan kita ni memang ada tarikh luput ataupun lifespan dia. Berapa lama? Jadi kalau ikut World Bank, setiap jalan tu perlu diturap semula dalam tempoh 5 ke 7 tahun. Bergantung kepada kerosakan. Tetapi di dalam kes-kes tertentu disebabkan peruntukan kita agak terhad. Jadi kita jalan-jalan yang berkenaan ada sebahagiannya tidak diturap ataupun disenggara selepas daripada tempoh tersebut. Jadi di sini kita akan optimiskan ataupun gunakan peruntukan yang sedia ada untuk memastikan jalan kita sentiasa dalam keadaan selamat kepada pengguna. Berdasarkan kepada kita ada sistem HDM4 yang mengenal pasti tahap criticality ataupun sejauh mana keseriusan sesuatu laluan tersebut. Dengan peruntukan yang kita terima daripada Kementerian Kewangan, kita akan gunakan untuk jalan yang paling kritikal dahulu. Okey. Bila kita melihat kepada situasi ini, ramai juga yang beri respon, mereka faham tentang keadaan di mana kos penyelenggaraan itu lebih tinggi daripada kos pembinaan semula jalan raya, dan kita tengok rata-rata daripada kita memberi respon yang baik terhadap situasi itu. Contohnya kalau mereka dah melalui situasi itu, kemalangan dan sebagainya, adakah tindakan selepas itu yang dilakukan didapat pemantauan daripada pihak JKR terhadap jalan keadaan fizikal yang telah pun diturap ataupun diselenggara? Okey, untuk jalan-jalan yang terlibat di bawah projek ni, pegawai penguasa ataupun superintending officer bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laluan berkenaan. Manakala untuk jalan-jalan persekutuan, ini adalah di bawah bidang kuasa jurutera daerah yang berkenaan lah. Tetapi untuk lebuh raya adalah di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia sebagai agensi kawaselia lebuh raya. Jadi semua pihak yang terlibat ini memainkan peranan masing-masing dalam tadbir urus untuk memastikan jalan kita berada dalam keadaan kondisi yang selamat dan selesa kepada pengguna. Dan isu-isu yang melibatkan jalan berlubang ni, Anim, kalau kita tengok rekod, kes-kes kemalangan disebabkan oleh jalan berlubang ni, kalau mengikut statistik Bukit Aman, kurang daripada 1%. Ini yang kita terimalah. Tetapi kita tak boleh nak berkompromi berkaitan dengan faktor keselamatan ni. Dan kita telah set KPI dan kita juga telah wujudkan mata dan telinga melalui rakan KKR, satu agensi NGO yang kita engage, di mana mereka akan sampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan isu-isu kerosakan ni kepada pihak pengurusan KKR. Di sini kita akan dapat maklumat awal dan kita boleh laksanakan tindakan lebih pantas berbanding menunggu jika berlaku kemalangan. Itu yang kita nak tahu ni. Siapakah NGO ini? Adalah mereka pengguna jalan raya, ada daripada kementerian sendiri ataupun daripada mata-mata daripada rakyat begitu? Ini daripada rakyat sendiri, Nas. Dan kita sebelum ni mereka agak vokal, lantang mengkritik berkaitan dengan isu jalan. Dan kita buat engagement dengan mereka. Dan kita setuju untuk lebih kerap mengadakan pertemuan, dan mereka juga ada grup WhatsApp di mana maklumat-maklumat berkaitan dengan aduan ini disalurkan. Dan di sini kita dapat lihat keberkesanan di mana aduan ini akan diambil perhatian oleh pihak pengurusan atasan, termasuk Yang Berhormat Menteri sendiri. Yang ada. NGO satu hal, macam mana pula dengan teknologi? Macam di Selangor ya, sekarang kita boleh buat report. Kalau ada jalan berturap tu, kita boleh gunakan aplikasi Waze. Jadi adakah KKR akan menggunakan teknologi untuk memperkasakan kita rakyat Malaysia untuk memberi laporan? Aduan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Nas, kita ada 11 aduan termasuk media sosial, dan kita juga ada satu application berkaitan dengan aduan jalan untuk JKR. Untuk lembaga lebuh raya juga kita ada sistem aduan. Cuma saya berpandangan dalam pada hari ini dengan teknologi yang bergerak pantas ni, pihak pengguna boleh menggunakan saluran media sosial dengan lebih efektif untuk membuat aduan, terutama Facebook, Twitter. Yang ini sentiasa
dipantau oleh pengurusan atasan dan juga unit komunikasi korporat KKR. Di sini kita akan dapat feedback lebih awal dan tindakan segera akan dibuat terhadap aduan yang berkenaan. Baiklah. Itu antara penjelasannya. Dan Datuk, untuk akhiri perbincangan kita, apakah pesanan yang nak disampaikan kepada pengguna jalan raya di luar sana? Silakan. Harapan kami di Kementerian Kerja Raya untuk memastikan para pengguna mematuhi peraturan di jalan raya, dan kita sedia maklum faktor kemalangan disebabkan oleh kejuruteraan jalan ni sebenarnya berbanding dengan kecuaian manusia adalah rendah. Kalau ikutkan MyROS, dapatan MyROS, majoriti 80% adalah disebabkan oleh kecuaian manusia. Hanya lebih kurang 5% disebabkan oleh faktor kejuruteraan jalan. Tetapi kita di pihak Kementerian Kerja Raya yang bertanggungjawab untuk menyelenggara jalan-jalan 20,000 km jalan di negara ini, kita akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik. Tahap perkhidmatan yang terbaik kita dapat berikan kepada rakyat kerana kita tidak dapat berkompromi berkaitan dengan isu keselamatan. Dan di sini peranan semua pihak termasuk para pengguna dan juga kerajaan berganding bahu untuk memastikan aset jalan kita disenggara dan dapat digunakan oleh orang awam. Datuk Zahrul Hakim Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Datuk berkongsi dari awal tadi sehingga ke saat ini untuk segmen kita isu jalan raya di Malaysia. Sampai bila ianya ditentukan oleh kita semua, haruslah digembling usaha bersama. Itulah dia. Rakyat dan juga KKR harus menggembling tenaga bersama-sama. Kita pantau sama-sama, kita buat aduan sama-sama dan kita selenggara bersama-sama. InsyaAllah kita berehat seketika. Sama-sama kita rehat. Sama-sama kita rehat. Kejap lagi kita akan kongsi dengan anda dari meja Medsos hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Anim baca apa tu Anim? Ya, hari ini saya nak kongsi di Berita Harian. Kita dengar duk baca di halaman hadapan sekali dia eksklusif kita bawakan dengan tagline, dengan headline dia, biar pihak tiada kepentingan untuk siasat. Ini berkaitan dengan susulan isu KPPA ataupun Pegawai Kanan Immigration. Sedikit saya bacakan petikan di sini. Jawatan Kuasa Siasatan Insiden membabitkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah dan seorang pegawai kanan immigration di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur minggu lalu seharusnya diketuai oleh pihak luar yang tiada kepentingan dengan pihak yang terbabit. Jadi ini adalah pandangan maupun keputusan yang ingin dilakukan dalam isu ini untuk disiasat supaya tidak ada kepentingan, dan katanya biarlah pegawai yang berstatus sama ataupun lebih tinggi mengendalikan kes ini supaya tidak ada isu-isu yang orang bawahan nak jaga hati pegawai atasan apabila isu ini disiasat. Tapi bila pegawai itu pegawai atasan yang paling tinggi, itulah sebabnya sebuah RCI atau Royal Commission of Inquiry dan halaman 8 ada kongsi jugalah. Anda boleh dapat. Anda boleh baca di Berita Harian dan di Harian Metro pula. Ini orang Johor apa mesti cerita pantau. Apa cerita? Kena pantau orang Johor. Kuasa dolar Singapura. Anim nak tahu tak? Kalau rakyat Malaysia yang bekerja kat negara jiran ni, secara puratanya memperolehi pendapatan antara 1,900 Singapura dolar hingga 3,000 Singapura dolar, iaitu 9,621 ringgit. Wow. Betul. Anda boleh saksikan setiap minggu kita bawakan mata wang Singapura setiap hari Jumaat. Dalam soal wang kita akan tunjukkan kepada anda kadar mata wang asing. Kat situ memang setiap kali ditayangkan, mereka yang bekerja di Singapura akan kira-kira dah gaji berkepuk-kepuk berapa. Itulah bila kita nampak orang Johor. Duit yang diikat getah kan. Duit ikat getah tau. Kita nampak orang Johor tengah beratur kat kosmetik tu nak masuk. Tiap-tiap hari diorang sanggup nak meredah jam. Ini dia kerja biasa tapi gaji 9,000. Memang kerja biasa tapi anda kena bayangkan berapa jam kena keluar dari rumah. Kalau kerja pukul 9 pagi, mereka kena keluar pukul 5 pagi tau. 5 jam perjalanan nak masuk ke border. Ada juga artikel di sini yang katakan itu mereka pengorbanan menyewa, juga ya. Dia sewa tempat-tempat kecil untuk cuba menjalani kehidupan di Singapura. Gaji 9,000. Kalau anda nak cuba, apa salahnya? Seterusnya. Okey, ini
PRU paling sengit yang kita nak kongsikan dari akhbar utusan Malaysia. Pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan menjadi paling sengit dalam sejarah negara kerana setakat ini tidak ada parti politik yang dijangka mampu memperoleh undi majoriti 2/3 untuk membentuk kerajaan yang kukuh. Malah katanya di sini landscape politik tanah air yang sentiasa berubah sejak kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14 dan ketidaktentuan kerajaan sedia ada mendorong parti-parti mencari sekutu pada saat-saat akhir sebelum parlimen dibubarkan. PRU mungkin akan diadakan bila-bila masa saja kalau kita tengok keratan-keratan akhbar 2-3 hari lepas. Jadi bersiap siaga rakyat Malaysia. Dan di sini sambil kita baca-baca akhbar, kita juga nak ingatkan kepada anda para penonton akan slot Samarinda kita, drama terbaru kita. Betul. Samarinda biarkan ia pergi. Jadi jangan lupa untuk saksikan drama terbaru akan datang di Samarinda, biarkan ia pergi pada 11 Ogos 10 malam di TV3. Jadi setiap kali Samarinda ataupun drama-drama yang ditayangkan di TV3, kita khawatir ada keberantakan yang berlaku dalam rumah tangga disebabkan pengaruh-pengaruh drama ni. Kita harap tak adalah yang teruk-teruk sangat, kan? Jangan khawatir. Kalau ada Ahmad Bahrain ni selalunya sejuk-sejuk saja. Ini drama tau. Penonton-penonton semua, ini drama tau. Tenang-tenang saja ya. Jangan, nanti mak saya peminat Ahmad Bahrain tu. Jangan cakap itu tau, Mak. Okey, kita berehat seketika di Malaysia hari ini. Dan apabila kembali, Anim akan bersama dengan seorang saintis dan pengasas untuk bercerita tentang wangi-wangian. Selepas ini. Kita nak wangi-wangi di Malaysia hari ini. Sebab apa kita nak kongsi dengan anda semua yang minatkan wangi-wangian. Ini dia bahan lekat ataupun fixatif yang ada dalam wangian. Ini merupakan satu kajian ataupun penyelidikan yang baru dilakukan oleh fakulti FSG di UiTM ini. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan individu yang paling tepat sekali kita bawakan kepada anda. Dr. Muhammad Azri Abdul Rani, saintis dan juga pengasas Dr. Azri's Perfume. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, masuk-masuk je dia dah macam tertinggal bau dia. Ini saya rasa ni 10 minit ni sambung ke program sekejap lagi dia akan ada bau dia. Okey. Bau boleh yang lagi lama lah. Boleh lagi lama. Okey, Doktor. Kita difahamkan ini merupakan satu kajian yang dihasilkan oleh FSG, Fakulti FSG dari UiTM. Satu keunikan yang berlaku sebab menggunakan fixatif ataupun gum bahan lekat dalam wangian. Ceritakan bersama dengan kami. Okey, begini. Secara teorinya, wangian jenis EDP ini mampu bertahan antara hingga 8 hingga 9 jam. Tetapi kumpulan penyelidik kami telah menghasilkan satu gam atau bahan lekat. Kita tahu wangian ini dia akan meruap. So bila wangian itu meruap, sebab itu kita dapat bau. Okey, so apa yang bahan lekat ini buat, dia memegang wangian tersebut. So bila dia pegang itu bermakna kadar kemeruapan wangian itu akan berlaku dengan keadaan yang sangat perlahan. Sebab dia pegang, so dia slow lah dia meruap sebab dia pegang. So ujian makmal kami menunjukkan wangian yang diformulasi dengan bahan lekat ini mampu bertahan sehingga 72 jam pada fabrik. Pada fabrik? Yes, obviously kita test pada fabrik. Kita tak boleh test pada skin. Takkanlah you tak ambil wuduk, takkanlah you tak mandi sampai 3 hari. Betul kan. Kita dah cuci dan sebagainya. Walau macam mana pun dia lekat, tapi dia akan pudar, dia akan hilang kan. Makin lama makin tak bau. Okey, ini antara satu keunikan. Seperti mana yang anda dapat saksikan kan, Dr. Azri punya perfume. Adakah dia ada satu jenis wangian saja ataupun so far kita ada 6. Wow, dia lebih kepada unisex, perempuan lelaki boleh pakai. Kita ada 1 men, 1 women dan 4 unisex. Kan pilihan unisex sekarang menjadi satu pilihan yang nilai kan. Okey, bagaimana inovasi ini dapat memberikan satu impak yang baik kepada komuniti di luar sana? Begini, seperti mana yang kita sedia maklum, wangian ini bila kita cakap wangian ia merupakan satu barang mewah. Tetapi di UiTM kita committed untuk menjadikan wangian mewah ini dimiliki oleh setiap orang. So menggunakan kepakaran yang berada di UiTM, kita juga ingin menonjolkan bahawa penyelidik tempatan juga dapat menghasilkan suatu wangian yang bertaraf at par with international standards. Mestilah alumni kita nak dapat nama juga UiTM. Betul, dan kita pulangkan balik wangian yang berkualiti tinggi ini dengan harga yang sangat mampu milik. Betul kan, sebab bila kajian ini dihasilkan oleh anak-anak muda kita dari UiTM itu dia dapat ada satu added value, satu keistimewaan. Apa lagi ciri-ciri
Azri keistimewaan untuk Dr. Azri Perfume ni? Oh, terlalu istimewa. Macam lagu pula. Terlalu istimewa. Jangan sampai saya nyanyi kat sini. Okey, pertamanya produk kita adalah lab based produk. Bila kita cakap lab based produk, bermakna produk itu keberkesanannya telah diuji secara makmal. Itu pertama. Betul. Dan keduanya, produk kami mempunyai notifikasi KKM. Bermakna formulasi yang kita hasilkan di dalam makmal, kita kilangkan di kilang yang berstatus halal dan GMP. Okey. Dan yang ketiga, produk kami dijual dengan harga RM39.90. Ya Allah, apalah sangat nilai RM39.90. Kalau nak 72 jam pula tu. Kalau nak dibandingkan dengan nilai wang ringgit, masa, tenaga yang kita telah pump untuk membangunkan inovasi tersebut. Okey, kalau kita bercakap tentang inovasi ni, pastinya anak-anak kita, anak-anak didik di UiTM lah, pelajar-pelajar di UiTM ini sentiasa bergerak kepada menuju inovasi yang terbaru lagi. Yes. Jadi bagaimana hala tuju mereka ditetapkan? Hala tuju untuk penyelidik. Okey, di UiTM kita sangat berbesar hati kerana UiTM menyediakan satu platform yang sangat luas untuk para penyelidik, untuk pelajar berinovasi dan mengkomersialkan hasil inovasi. Dan di UiTM kami sangat berbangga kerana Bitkom menyediakan platform yang terbaik, platform terbaik untuk menjaga semua kerahsiaan inovasi yang dihasilkan oleh penyelidik ataupun pelajar. Bercakap mengenai hala tuju produk kami, first, kita dalam proses untuk mendapatkan halal JAKIM untuk semua produk kita yang telah kita komersialkan. Dan kita berasa sangat berbangga untuk kita menjual satu produk yang lab based, ada notifikasi KKM, insya-Allah ada halal JAKIM, dan kita menjual dengan harga yang sangat mampu milik. Betul. Itu pertama, hala tuju dia. And then kedua, insya-Allah kami di UiTM akan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualiti. Adakah ini juga akan membuka kepada peluang-peluang mereka yang nak menjana pendapatan sampingan di luar sana bila dah dengar kan satu produk UiTM, manalah tahu mereka yang bukan dalam kalangan pelajar-pelajar UiTM pun nak juga buat pendapatan sampingan bersama dengan Dr. Azri. Untuk sesiapa yang ingin bersama kami dan ingin menjana pendapatan bersama produk daripada UiTM yang dihasilkan oleh penyelidik UiTM, boleh hubungi kami di WhatsApp 013-883-6684. Kat situ cakap je nak jadi ejen. Kita nak jual perfume UiTM ni. Rasa macam banggalah ada logo UiTM kat situ kan. Of course. Lepas tu kat sini warga-warga UiTM semua dah tunjuk logo dah. Okey, yang paling terakhirnya mungkin Dr. Azri nak kongsikan bersama dengan kami semua bagaimana untuk dapatkan, adakah promosi sedang berjalan sementara mereka menyaksikan Dr. Azri Perfume di Malaysia hari ini? Yes, kepada semua di luar sana yang berminat untuk mendapatkan produk kami, anda boleh dapatkan produk kami, boleh WhatsApp kami di 013-883-6684 ataupun anda boleh ke Shopee rasmi kami Dr. Azri Perfume HQ, atau boleh juga mendapatkan melalui ejen-ejen kami yang sah, dan juga harganya kata RM95 pembelian dapat pewangi udara? Yes, untuk pewangi udara. Jadi kena beli RM95 dan ke atas. Kalau RM95 tu dapat berapa perfume? Tiga ataupun you boleh add on, beli 2 perfume tambah air freshener. Kan. Jadi awak satu okey. 3 perfume boleh beli RM95 dan ke atas, anda dapat free gift, barangan percuma. Terima kasih Dr. Azri bersama dengan kita. Kalau boleh dapat free, kenapa kena beli? Macam tu. Okey, Dr. Muhammad Azri Abdul Rani, saintis dan juga pengasas Dr. Azri's Perfume. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak. Ada perfume untuk saya tak? Sebab saya nak bagi kawan saya kat sana. Dia tengah tunggu. Tak, nanti saya bagi link Shopee. Link Shopee? Beli you all. Okey, terima kasih Dr. Azri. Sama. Okey, kepada penonton-penonton semua, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya akan kembali duduk di sini bersama dengan Nazardin Rahman. Tengoklah muka mengharap saya. Awak ambil bau je lah. Saya macam ni lah. Ambil bau sahajalah. Tapi saya sangat teruja dengan wawancara tadi. Memang menarik. Jadi kalau kita lihat tadi tentang kejuruteraan Fakulti Sains Gunaan. Jadi besok juga kita akan masih tertumpu kepada sains, iaitu kejuruteraan bioperubatan. Dan macam mana aspek dia di Malaysia ini. Adakah anda atau anak-anak anda mungkin ada kata cenderung kepada sains kejuruteraan bioperubatan? Okey, jangan lupa untuk saksikan kami esok 9.30 pagi dan ikuti kami di Facebook maupun Instagram MHITB3. Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.